Okey, Assalamualaikum. Hari ini seperti yang tajuk tulis kat bawah, kita nak cakap pasal satu prepaid card yang diberikan nama sebagai BigPay. Ini kad dia. Ini nama dia kad BigPay. Okey. Kad BigPay ni adalah satu prepaid card. Dia bukan kad debit ataupun bukan kad kredit. Maksudnya kad yang mana kita telah prabayar, letak duit dahulu di dalam akaun tersebut, kemudian barulah kad itu boleh digunakan. Bukan dia macam kad bank, bukan. Dia adalah satu syarikat yang telah diberikan kelulusan dan diberikan lesen oleh Bank Negara Malaysia untuk melaksanakan, untuk beroperasi sebagai institusi kewangan yang bukan bank. Boleh lihat dalam senarai dalam yang saya berikan nanti. Okey, ada kebaikannya gunakan kad BigPay ni. Saya tak nak cerita tentang macam mana nak apply ataupun macam mana nak guna aplikasi dia, sebab benda tu kita boleh belajar sendiri. Tapi dalam video ni saya nak cerita pasal kelebihan dan poin utama perlu ada kad BigPay. Pertama sekali ialah kad BigPay ni bagus untuk kegunaan apabila kita berada di luar negara. Boleh tonton beberapa video dalam YouTube, boleh search sendiri, type saja BigPay luar negara, mesti ada orang yang buat. Ada satu video tu dia buat lah, dia cakap senang guna BigPay berbanding guna kad debit ataupun kad bank dia, yang mana dia kena aktifkan sendiri sebelum dia pergi luar negara. Ada proses dia leceh. Kalau kad BigPay ni terus automatik boleh guna, rasakan kita dah transfer duit ke dalam akaun BigPay kita. Jadi ianya selamat lah. Dia punya transfer rate pun agak murah. Macam mana yang YouTuber tu cakap lah, transfer exchange rate tu agak murah berbanding kalau kita kena tukar duit dekat kaunter pertukaran nilai mata wang lah. Tapi sekarang ni waktu COVID kan, jadi poin ni agak tak kuat untuk promote BigPay. Jadi saya letak nombor 1 lah. Kad BigPay ni dia ada 2 lah, iaitu Visa ataupun Mastercard. Mula-mula sekali ramai yang dapat Mastercard, tapi baru-baru ni saya ada bagi kawan kerja saya lah promote kat dia. Dia pun buat dan dia pun dapat yang lagi cantik kat dia berbanding saya punya ni. Dia dapat Visa berbanding Mastercard. So mungkin update terbaru daripada BigPay. Visa dan Mastercard ni diterima hampir di setiap negara. Jadi sesuai lah untuk geng-geng travel ataupun yang ada urusan outstation ke luar negara, sesuai guna BigPay. Kedua pula ialah BigPay ni sesuai untuk ibu bapa yang ada anak dan mahu bagi anak tu guna kad, tapi dia tak nak anak guna kad kredit ataupun kad debit terus. Ibu bapa boleh daftar BigPay atas nama sendiri dan letaklah beberapa amount duit dalam akaun tu dan bagi sahaja kad BigPay ni pada anak dia. Mudahlah untuk anak dia beli barang ke, berurusan ke melalui akaun tersebut, dan ibu bapa pun boleh tengok secara real time dalam aplikasi apa yang anak mereka dah belanjakan apa semua kan. So lagi senang. Selain tu anak kan tak boleh daftar sebab BigPay ni perlukan umur 18 tahun ke atas. Kena daftar bagi IC depan belakang macam biasalah kalau kita nak daftar sesuatu melibatkan duit kat Malaysia ni. Jadi itu sangat sesuai lah untuk ibu bapa yang mengutamakan cashless payment. Sesuai untuk ibu bapa yang golongan bandar lah, sesuai untuk mereka. Poin ketiga pula ialah kalau kita ni jenis yang suka beli online ataupun beli dekat Shopee, Lazada. Tapi Shopee, Lazada tu senang lah, kita nak bayar guna bank transfer boleh kan, ataupun Shopee Pay. Cuma kalau agak tak percaya dalam e-commerce yang kita tak biasa, kita boleh guna BigPay. Contoh kita nak beli dekat eBay ke ataupun beli dekat Amazon, kita macam tak biasa, kita gunalah yang BigPay ni terlebih dahulu. Mungkin kita takut ada charge tertentu kan, tiba-tiba nanti kalau kita guna kad kredit ataupun kad debit tiba-tiba kena charge mahal, ada charge tersembunyi ke kan, sesuai untuk orang yang takut-takut. Jadi kita guna BigPay ni untuk urusan dalam e-commerce luar negara yang kita tak biasa, sesuai untuk itulah. Dan yang terakhir ataupun yang keempat pula ialah kad BigPay ni, prepaid BigPay ni sesuai untuk kegunaan jika kita hendak macam cuba-cuba ataupun free trial sesuatu aplikasi ataupun sesuatu software. Benda ni biasa saya hadapilah sebelum ni. Contoh saya nak cuba satu free trial apps ni, tapi dia kata boleh free trial, tiba-tiba dia minta kita punya nombor kad kan. Jadi kita pun malas nak bagi, takut dia kena charge. Walaupun kita tahu kita boleh cancel bila-bila, tapi mungkin kita lupa kan, mana kita tahu, ataupun proses nak cancel tu menyusahkan ke, agak macam tipu je kan. Jadi kita boleh takut-takut ni, kita boleh guna BigPay untuk mengawal kita punya keselamatan duit
daripada sebarang urus niaga, sebarang transaksi yang kita tak sahkan secara jelas lah. Mungkin kita tak faham. Jadi kita boleh gunakan kad BigPay ni. Okey, sekarang ni kebetulan saya punya kad debit, kad bank saya, dia punya PayWave dia rosak. Tapi saya malas hendak pergi bank nak tukar kad. Sebab kalau tukar kad RM12, saya pun dah ada kad BigPay ni kan. Jadi senanglah kalau nak guna PayWave dekat mana-mana terminal. Ataupun kalau kad saya hilang, kad bank saya hilang dan ada kad BigPay pun hilang dalam tu, saya tak perlu takut yang orang boleh guna kad bank saya guna PayWave sebab memang rosak pun tak boleh guna pun. Tapi kalau BigPay ni hilang, saya hanya boleh buka aplikasi BigPay, freezekan sahaja dan boleh minta BigPay hantarkan kad baru lah. Keselamatan tu agak terjamin lah kalau berlaku apa-apa kehilangan ataupun kecurian pickpocket. Tapi dalam laman web BigPay ni dia ada kata untuk buat PayWave ni kita kena dekat terminal kedai tu kita kena guna PIN, ataupun dia kata kita boleh guna dulu beli online guna nombor dekat kad ni lah dengan nombor belakang ni. Tapi saya buat yang guna nombor PIN dekat terminal kedai. Lepas dah buat tu baru kita boleh guna PayWave. Kalau tak buat, PayWave tak boleh guna. Kita touch pun tak boleh gunalah. Okey, kad BigPay ni dia macam kad prepaid lah, yang mana kita boleh kawal kita punya keluar masuk duit dengan cara kita tak letakkan simpanan utama kita ke dalam kad BigPay tu. Cuma kita letak dalam simpanan BigPay, kemudian barulah kita guna simpanan BigPay tersebut. Jadi kita boleh kawal. Contoh, kita boleh elakkan daripada berlakunya transaksi yang tidak sah ataupun salah charge. Contohlah kalau kita kan nak elakkan perkara ni berlaku, jadi kita masukkan, contoh kita nak spend, kita nak luangkan duit bajet dalam RM100. Jadi kita letak sahaja RM100 dalam kad BigPay tu dan kita pun touch apa-apa ataupun kita tap kad tu untuk belanja RM100. Itu adalah tips untuk selamat daripada berlakunya transaksi yang salah ataupun transaksi yang tidak sah oleh kita. Dalam hal lain pula, contohnya kita tak bawa dompet ataupun kita tak nak, kita takut berlaku pickpocket, jadi kita pun simpan kita punya debit card kita kan. Bila kita simpan debit card, kita hanya keluarkan kad BigPay kita. Jadi kalaupun kad BigPay kita kena curi sekalipun, dalam tu hanya ada RM100. Kita masih ada lagi kad bank kita, iaitu kad debit ataupun ada kad kredit. Jadi taklah kita perlu huru-hara nak call bank kan. Selain tu, kalau kena curi pun kad BigPay, kita boleh terus buka dia punya aplikasi dan terus freezekan kad. Kebaikan yang lain pula ialah contoh kita hendak cuba satu software ataupun aplikasi yang percuma, ataupun kita nak cuba yang free trial punya. Tapi biasanya software ataupun apps ni dia suka minta kita punya nombor kad lah kan, nombor kad belakang apa semua kan. Kita tak nak beri yang kita punya kad bank sebab kita takut nanti dia charge kita kan. Memanglah dia tulis boleh cancel anytime, tapi kadang-kadang kita kan tak perasan. Jadi untuk elakkan benda tu berlaku, kita guna kad BigPay kita. So bolehlah elak perkara-perkara yang di luar daripada jangkaan kita. Okey, akhir sekali jemputlah daftar kad BigPay guna saya punya kod jemputan. Nanti akan dapatlah RM10 percuma yang BigPay bagi. So jemputlah, tekan saya punya link, dia dapat RM10. Terima kasih. Saya harap video ni dapat bagi manfaat kepada penonton dan bolehlah buat kad BigPay guna link yang saya bagi. Sebab kalau guna dapat RM10, BigPay akan bagi secara percuma sebagai macam promosi lah. Kalau kita dah promote kan, kita dapatlah duit kan. Saya akan dapat dan orang yang daftar guna kod tu pun akan dapat. Itu saja, semoga bermanfaat dan apa-apa komen boleh komen dan share. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam video akan datang.